Assalamualaikum. My name is Siti Azan Zayana and I will proceed to the next presentation, which time and task management. So in this video, I will explain about what is time and task management, why time and task management is important for teachers, time and task management tips for teachers, and last, time management strategies. So, before we start, we must know what is time management actually. So, time management is the process of planning and organizing how much time you spend on specific tasks, projects, or goals. It involves taking conscious control over how long you spend engaged in any given activity in order to become more effective and more productive. By tracking and taking stock of how time is spent, you can decrease the amount of time spent on unproductive activities. Jadi, pengurusan masa ini adalah kemampuan untuk merancang dan mengawal penggunaan masa kita dalam sehari dengan cara yang efektif untuk mencapai matlamat kita. Penggunaan masa yang efektif merujuk kepada bagaimana kita merancang masa itu dengan lebih berkesan dan mendatangkan keuntungan kepada kita. So next is why time management is important to teachers, because it can help you structure your work in a way that allow you to accomplish goal. Pengurusan masa ini adalah penting kerana dapat membantu kita menyusun kerja kita dengan cara yang bolehkan kita mencapai matlamat. Sebagai contoh, seorang guru perlulah ada tujuan yang utama yang hendak dilakukan pada setiap hari. Contohnya, pada hari ini aku akan belajar sedikit pelajaran untuk aku mengajarnya kepada anak murid pada esok hari. Jadi dengan tujuan ini dapat membantu kita supaya kita dapat allocate sesuatu masa dengan baik. Kita juga hendaklah mengetepikan perkara yang tidak berfaedah yang dapat mengganggu kita untuk mencapai tujuan kita. The next point is being fully present and focus result from strong time management skill. So, sebagai seorang guru, kita hendaklah menghadirkan diri kita sepenuhnya dalam apa-apa jua keadaan. Sebagai contoh, di sekolah kita sebagai seorang guru mestilah ada mesyuarat di antara guru-guru dan orang-orang yang atasan. Jadi bila kita terlambat datang ke mesyuarat, kita kemungkinan akan terlepas beberapa maklumat yang penting yang dapat membantu kita menjadikan lebih baik dalam pekerjaan kita. The last point why it's important for time management for teachers is more discipline. Managing your time well also allow you to have space to be disciplined and proactive with your goals. So, pengurusan masa dengan bijak membolehkan anda mempunyai ruang untuk menjadikan diri seorang yang berdisiplin dan proaktif dengan matlamat. Apabila kita mempunyai masa yang ditentukan untuk menyelesaikan tugasan kita, ia menjadikan diri kita seorang yang berdisiplin kerana patuh dengan masa dan membolehkan kita menyelesaikan tugasan kita dalam masa yang ditetapkan. Next, I will proceed to the time management tips for teacher. Firstly, use a daily planner. Create well, prioritize to-do list, create checklist and reference for specific events. Sebagai seorang guru, kita hendaklah mempunyai planner harian. Untuk kita mencatat perkara-perkara penting dan membolehkan kita untuk menyelesaikan tugasan dalam seharian. Dan apabila sesuatu kerja atau perkara yang telah dilakukan, kita boleh tik ataupun pangkah perkara tersebut atau rujukan tersebut supaya kita tahu perkara mana yang kita dah lakukan dan perkara mana yang kita belum lakukan. Time management tips for teachers. The second is avoiding procrastination. Procrastination will stress you out because you are leaving something incomplete. Sebagai seorang guru, kita hendaklah mengelakkan daripada bertangguh. Kerana apabila bertangguh, kita menjadi stres kerana terlampau banyak kerja yang tidak selesai. Jadi bila terlampau banyak kerja yang tidak selesai, dia jadi
bertindih kerja. Jadi bila bertindih kerja, kita tidak dapat melakukan kerja tersebut, tak boleh organize kerja tersebut dengan baik. Okay, the third is set clear goals. Consider the thing that you have to do and the things you want to achieve. Think short term as well as long term, and using the SMART model, set yourself some clear goals. Okay, kita sebagai seorang guru hendaklah memikirkan jangka pendek dan jangka masa panjang dalam menyelesaikan sesuatu perkara dan menggunakan konsep SMART, which is S for specific, iaitu mengkhususkan, measurable, boleh diukur, A, achievable, boleh dicapai, realistic, R for realistic, and time bound, iaitu masa yang terikat. Jadi apabila kita menggunakan model SMART ini, kita dapat tentukan matlamat dengan jelas, dan bila kita pertimbangkan aktiviti dan tugas yang kita buat setiap hari, kita boleh mencapai matlamat kita dan mengurangkan jumlah masa yang kita habiskan dengan aktiviti yang tidak berfaedah. The last point is set aside personal time. Prioritizing time for personal need is necessary to effectively implement and execute the plans for educating students. Okay, seorang guru mempunyai banyak tugas yang memerlukan perhatian dan sering melupakan perhatian kepada keperluan pelajar dan ibu bapa mereka. Jadi, mengutamakan masa untuk keperluan peribadi adalah perlu untuk melaksanakan melaksanakan tugasan dan rancangan kita untuk mendidik pelajar dengan berkesan. Apabila guru keletihan kerana kekurangan rehat dan waktu peribadi, ada kemungkinan kelas menjadi kurang berkesan dan efisien. Jadi, guru perlu mengambil langkah-langkah untuk mengurus masa dengan betul untuk persekitaran bilik darjah yang berkesan. Pengurusan masa adalah bahagian penting dalam menyediakan pendidikan berkualiti dan memenuhi keperluan setiap pelajar. Okay, tips time management strategies. Firstly is assign homework to extend practice time. Homework should allow students to practice skill they have already learned. So, tugas guru hendaklah memberi tugasan kerja kepada murid-murid untuk memanjangkan masa latihan. Okay, kerja sekolah tersebut harus membolehkan pelajar mempraktikkan kemahiran yang telah mereka pelajari. The second is be proactive. Guru hendaklah menjadi seorang yang proaktif di dalam kelas. Sebagai contoh, untuk mengurangkan kebosanan pelajar, guru memainkan peranan penting, memberikan peranan penting kepada murid-murid supaya mereka fokus dalam kelas. Contohnya, kita boleh mempelbagaikan aktiviti di dalam kelas seperti group discussion ataupun role play ataupun slideshow. Jadi apabila murid-murid dapat melihat pelbagai variasi pembelajaran, ia dapat menjadikan seseorang murid itu bersemangat untuk belajar. And the last is plan for smooth transition between lesson and always to have materials ready for each lesson or activity. So, sebagai seorang guru, kita hendaklah merancang peralihan di antara pelajaran dengan lancar dan sentiasa berusaha menyediakan bahan untuk setiap pelajaran atau aktiviti. Atau sebagai contoh, apabila seseorang guru itu telah menghabiskan satu topik yang dipelajari dan hendak masuk topik yang baharu, di antara dan transition yang boleh dilakukan iaitu group discussion ataupun pop quiz. Jadi kat situ guru dapat menguji murid itu sama ada mereka faham ataupun tidak dalam sesuatu subjek. Next, what is task management? Task management is the process of managing a task through different stages
which are planning, development, and completion. It works both on an individual and on a group level by getting people to accomplish their goals. So, effective task management involves all the steps from planning it to setting a priority, including status, outlining the necessary resources from completion, notification, and observation. The importance of task management firstly is more productive. Jadi, seorang guru hendaklah menjadi seorang yang produktif kepada seorang pelajar di mana membahagikan tugasan dengan produktif kepada pelajar supaya ia dapat menyelesaikan tugasan dengan baik. Contohnya, seseorang guru itu perlulah produktif di dalam kelas untuk menarik minat pelajar untuk belajar. Jadi bila pelajar tertarik untuk belajar, ia menyenangkan kita untuk menguruskan sesuatu task ataupun sesuatu perkara. Contohnya macam kalau kita bagi kerja sekolah kat diorang, so kita di dalam kelas kita perlu pelbagaikan variasi pembelajaran supaya mereka tidak bosan. The second is reduce the time allocated for finishing the task. So bila kita seorang guru ni, kita perlu membuat macam checklist ataupun to-do list untuk sesuatu kerja. Jadi bila kita dah checklist dan kita dah buat, bila kita pandai membahagikan masa dengan mudah, jadi kerja kita pun dapat disiapkan kurang daripada masa yang kita tetapkan. Jadi bila kita kurang masa, maksudnya bila kita siapkan kerja tu awal, jadi kita banyak masa yang lebih, jadi kita boleh buatlah kerja yang lain. And the last is enable to differentiate tasks based on priorities and being effective. So, seperti yang kita tahu, kita hendaklah membezakan perkara yang utama berbanding yang lain. Bila kita menyiapkan tugasan itu, apabila kita menyiapkan tugasan yang utama terlebih dahulu, ia menjadikan seseorang guru ini menjadi seorang yang efektif kerana pandai membahagikan masa. Di mana tips for task management firstly is prioritize. It is a way to make sure the important things get seen to the right way. This applies both to task and time management. Make sure you outline and give way to important tasks. Okay, kita kena mengutamakan perkara yang penting terlebih dahulu. Jadi, untuk memastikan perkara penting dapat dilihat dengan segera, kita perlu membuat satu to-do list ataupun satu checklist, dan pastikan kita membuat checklist tersebut dengan besar. Jadi ia dapat memberi jalan ataupun memberi gambaran kepada tugasan-tugasan yang penting, supaya kita dapat fokuskan kepada perkara yang penting dahulu. Okay, the second is do the hardest task first. The trick is to learn and to do the hardest thing first. So, kita sebagai seorang guru hendaklah melakukan tugasan yang paling susah terlebih dahulu. Caranya ialah belajar melakukan perkara yang paling sukar terlebih dahulu. Mungkin pada awalnya agak sukar, tetapi dalam jangka masa yang panjang ia membuahkan hasil. Di mana apabila kita memfokuskan kepada sesuatu perkara yang pekerjaan ataupun kerja yang susah, ia membolehkan kita berfikir dengan lebih mendalam ataupun mencurahkan idea kepada sesuatu pekerjaan yang susah. Jadi bab kata orang, susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Jadi apabila kita fokus kepada pekerjaan yang susah, jadi bila di akhir tugasan kita tidak perlu terlalu
penat berfikir untuk menyelesaikan masalah atau tugasan yang mudah sahaja. Last but not least is use the appropriate tools. To manage your tasks as effectively as possible, you need the right tools. There are a lot of online calendars, project management software and to-do apps to choose from. So, kita perlulah menggunakan alatan ataupun software yang sesuai untuk menguruskan tugasan dengan berkesan. Jadi, sebagai contoh, kita perlu ada kalender, dan di dalam kalender itu kita perlu jot down, menyenaraikan perkara-perkara penting ataupun tarikh-tarikh penting supaya membolehkan kita mengurus masa dengan bijak. Kalau kat software atau macam dekat telefon pun, kalau kita tengok dekat Google Play Store ataupun Apple Store, banyak je software-software yang membolehkan kita jot down ataupun tulis kerja dengan baik. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.